Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan unbox dan akan buat quick review tentang Osmo Mobile 3 Combo from DJI. So, stay tuned. So guys, before kita pergi kepada unboxing, saya nak minta tolong korang untuk subscribe, dan kalau korang suka video ni, tolong like. Kalau korang tak suka, jangan like, sebab saya akan buat banyak lagi unboxing, tech review, recommendation, gaming gadget, semua kaitan dengan teknologi masa sekarang. So kalau korang suka konten-konten macam ni, korang boleh subscribe dan korang akan dapat tengok banyak lagi update yang pasti korang akan enjoy. So let's go to the unboxing. So guys, untuk video kali ini saya akan tunjukkan first macam mana dia punya unboxing, and second saya akan tunjuk macam mana cara basic penggunaan dia. So ketiga saya akan tunjukkan apa dia punya pros and cons, dan keempat di akhir-akhir video ni saya akan beritahu pendapat saya tentang produk ni. So kalau korang boleh stay tune until the end, so saya akan beritahu kalau korang patut beli DJI Osmo Mobile Combo 3 ni ataupun tidak. So let's go to the unboxing. So hari ni kita ada DJI Osmo Mobile Gimbal. So jom kita unbox. Okay, kalau korang tengok dia punya packaging memang bagus, high quality. Saya suka dengan dia punya packaging ni. Tak macam packaging normal yang biasa korang tengok dekat barang-barang murah. So kalau korang keluarkan dia punya ni, dia datang sekali dengan casing. Protective case dia memang solid. Korang tengok dia ada pouch, korang boleh letak something kat situ, kabel atau apa. So saya punya protective case dia ada tali, korang boleh secure, dan ada satu zip. So dalam box yang satu lagi ni korang akan dapat punya paperwork. Paperwork sekali dengan warranty dan secara penggunaan dia. So kita letak tepi dulu untuk masa sekarang. So untuk dalam box ni juga korang akan dapat dia punya tali untuk secure korang punya gimbal kat tangan korang, untuk tak nak bagi jatuh. So satu lagi korang akan dapat punya pouch. Size dia tak berapa besar, so, tapi dia punya quality bagus. So, korang boleh letak something like cable or punya accessories. So korang akan dapat juga 4 dia punya protective pad untuk secure korang punya untuk protect korang punya phone kat clamp tu. So untuk korang kena pasang ni untuk elakkan phone korang daripada rosak. Dan satu lagi korang akan dapat punya kabel USB A to USB C untuk charging. So satu lagi, lastly, korang akan dapat dia punya tripod untuk just in case korang nak letak dia kat tanah, kat ground, korang boleh pakai tripod ni. Dia punya
So dia punya plastik, tapi dia punya build quality memang solid. So korang tak payah nak bimbang akan rosak, sebab ni memang high quality. Dia pun punya screw pun high quality. Just for your information, korang punya akan dapat dalam combo punya set. Untuk yang normal punya set, korang tak akan dapat punya tripod ni. Okay, so when kita buka dirty case ni, dalam ni korang akan jumpa dia punya gimbal dan silica gel kalau korang nak pakai. Okay, so gimbal dia, kita tengok dia punya case dulu, tengok macam mana. So case dia ni, dalam ni dia ada macam satu layer, soft layer untuk protection, untuk protect korang punya gimbal. So kalau tak nak rosak, just in case ada jatuh ke, so sebelah satu lagi pun ada satu lagi layer. So far dia punya quality memang bagus. Saya suka dia punya case ni. Okay, so kita tengok dia punya gimbal pula macam mana. So first korang kena buka dulu dia, bagi dia duduk macam tu. So gimbal ni kalau korang start dia tak boleh activate macam tu je tau. Dia kena ada certain procedure yang korang kena buat untuk membolehkan korang pakai gimbal ni ikut fungsi yang betul. So kat situ ada sedikit instruction macam mana nak guna, korang boleh baca kat situ. Kat sini, kat bawah ni korang boleh tengok dia ada dia punya thread untuk secure yang punya tripod. So korang just screw kat sini. Apa yang bagus tentang tripod ni, dia boleh extend korang punya hole, just in case korang nak ambil satu shot yang lebih tinggi ke. So korang boleh pakai tripod tu untuk extension, not semata-mata untuk support. So dia punya tripod tu memang stable, takkan jatuh. Kalau korang tolak macam ni pun dia takkan jatuh. Okay, kat sini saya ada phone. So saya akan try tengok macam mana nak secure. Dia punya di sini dia punya securing arrangement ni ada spring. Memang kuat spring dia. So korang tak payah bimbang kalau dia takkan hold phone korang. Tengok macam mana saya tarik ni, memang strong dia punya pull. So korang tengok kat sini, dia akan secure just nice. Korang boleh hold dia punya tripod tu, buat macam dia punya extension. Sini berapa button untuk control, nanti saya tunjuk satu-satu dia macam mana, apa dia punya function. So first time kalau korang pakai gimbal ni memang confusing. Korang kena belajar betul-betul cara nak pakai dia punya function macam mana, button dia punya function macam mana. So kalau korang just starting nak pakai ni, terus nak pakai, memang pening. So nanti saya tunjuk macam mana cara basic dia punya control. Okay, so sekarang apa yang korang kena buat, korang kena stablekan korang punya phone kat gimbal ni. Selalunya dia akan senang nak stable, dia akan stable dengan sendiri. Just in case tak stable, korang boleh adjust. And make sure kalau masukkan phone korang, pastikan kamera korang ada belah arrow merah yang saya tunjuk ni. So first korang kena buat, bila korang unbox ni, charge dulu
dia punya gimbal ni, sebab mungkin kalau tak ada bateri dia takkan function. So ambil USB ni, USB cable, connect dekat mana-mana USB A punya plug ataupun port, and connect kat sini USB C punya port, and korang boleh tengok dia tengah charging. So sekarang sementara dia tengah charging, saya tunjukkan macam mana cara nak mount phone korang dekat dia punya ni. So macam saya cakap tadi, dia ada instruction kat situ. Korang kena ikut kamera dia, kena belah merah tu. So sebelum korang letak phone korang kena pasang dia punya soft pad ni untuk protect korang punya phone, just in case korang tak pakai casing ke, sebab dia punya grip tu memang kuat. So macam ni, just letakkan ikut cara korang yang boleh protect korang punya phone. So saya letak dekat tepi tu. So korang buka phone korang, and then korang connect dengan Bluetooth. Then first korang pergi kat App Store ataupun korang punya Play Store and download DJI mobile apps. So kalau korang tengok kat sini ada button, ada huruf M. Ini button power dia. So kalau korang press and hold, dia akan switch off ataupun switch on. So kalau korang press kat sini off, dia akan tak dalam position off. Korang tengok situ. Kalau saya press lagi, ni position dia on. Korang boleh tengok lampu dia menyala. So button kat atas tu adalah button yang boleh control korang punya stop recording ataupun start recording dalam kamera korang. So korang tak payah sentuh korang punya phone, so, korang boleh control dari situ. So knob ni dia macam joystick. Korang boleh pakai tu untuk control dia punya movement. So korang first time kalau korang install apps ni, korang kena set up sikit. So di sini ada button zoom in atau zoom out. Korang boleh zoom in kat kamera korang ataupun zoom out. So kat situ macam tadi power button. So kalau korang press, dua kali, dia akan tukar dia punya position daripada landscape ataupun ke portrait. Kalau korang press 3 kali, dia akan duduk dalam position standby. Dan macam ni. Kalau saya press lagi 2 kali, dia akan pergi ke position landscape dan portrait. So korang boleh tukar suka hati korang. So kalau atas tu, korang first patutnya korang kena buka dia punya camera apps dalam dia punya apps tu. Baru korang boleh pakai dia punya stop and start button dengan dia punya zoom in, zoom out. Tu kalau dia punya joystick tu yang saya cakap tadi tu, dia boleh control dia macam ni. So korang tarik bawah, kiri atau ke kanan, dia akan ikut movement joystick tu. Macam tu. Korang boleh tengok kat sini. Okay, so satu lagi button kat belakang. Dia ada button kat belakang
yang korang boleh control untuk locking dia punya position. So korang boleh tengok kat sini macam mana dia lock dia punya position kamera phone korang. So just kalau korang nak ambil satu gambar yang static, objek yang static, korang boleh pakai dia punya function ni. Kalau korang lock, so dia akan ikut korang punya subjek. So sekarang kita akan cakap tentang pros and cons tentang DJI Osmo Mobile Combo 3 ni. So kita start dengan pros dulu. Dia punya pros, dia punya build quality memang bagus, suka. Dia ada datang dengan folder ni, which is very nice. Sebab kalau korang pegang, kalau korang terlepas, so, kita akan jatuh. So korang boleh selamatkan lagi. Next, dia punya pros adalah dia datang sekali dengan tripod. So, dia punya tripod ni memang useful, memang guna. Sebab kalau korang nak ambil gambar daripada korang boleh pakai dia sebagai dia punya stand. And so korang pun boleh pakai sebagai extender. So suka. Dan dia punya suka datang sekali dengan dia punya soft pad ni untuk protection. And bagi saya dia punya pros adalah communication, which is very solid. Dari segi penggunaan dia simple enough. Dia tak banyak sangat button. So kita pergi pada dia punya cons. Dia punya cons adalah bagi saya punya pouch ni terlampau kecil. Saya tak tahu, mungkin dia untuk letakkan aksesori yang kecil-kecil je. Tapi kalau korang nak masukkan benda ni yang tak muat, saya dah cuba banyak kali. Next cons adalah dia punya apps. Bagi saya ada sedikit clunkiness, ada sedikit lag. Situ ada confusing. Tapi yang bagus yang tentang apps tu, dia ada instruction macam mana nak guna. So kalau korang hilangkan korang punya manual, korang lupa macam mana nak pakai, korang boleh just pergi kat apps tu dan korang akan cari exactly the same instruction yang korang cari kat manual. Next cons bagi saya, walaupun benda ni dia punya build quality solid, tapi almost semua part sini made of plastic, which is doesn't feel tak rasa premium bagi saya. Tapi dia punya build quality memang bagus. Korang pegang, korang akan rasa dia punya quality tu bagus. Tapi kalau benda ni ada sedikit besi ataupun logam, dia akan menyalahkan lagi dia punya quality. Tapi unfortunately korang takkan dapat kat sini. Next cons, untuk setup untuk beginner, untuk orang yang dah pernah pakai gimbal mungkin tak ada masalah. Tapi untuk beginner, dia punya setup confusing sikit. Sebab korang just tak boleh connect dan terus record korang punya video macam tu je. Korang kena pakai apps yang dalam apps DJI tu sendiri. Kalau tak, korang takkan boleh control fully dia punya function. So bagi saya itu sedikit mengecewakan, sebab tak semua orang maksudnya suka download apps kat phone diorang. Sebenarnya certain people just nak plug
nak connect terus record direct macam tu. So tu je Tree. Daripada segi harga, saya rasa dia berpatutan. Harga dia kalau tak silap saya, harga dia yang saya beli dekat Lazada adalah RM329. So bagi saya untuk gimbal dengan kualiti yang macam ni, itu berbaloi bagi saya. Apa yang korang dapat, dia punya control, dia punya function, dia punya stabilization tu, bagi saya berbaloi. Tapi masih still ada lagi gimbal dekat luar tu yang lebih murah sedikit dari DJI punya gimbal ni. Tapi dari segi dia punya functionality, saya rasa DJI ni antara yang top dari gimbal punya competition ni. So bagi saya, kalau korang ada duit untuk korang nak spend dalam 300 lebih untuk gimbal, saya suggest DJI Osmo Mobile 3 ni, sebab bagi saya berbaloi untuk beli. So kalau korang agak dalam budget yang lebih rendah, so ada lagi kat luar sana yang lebih murah, yang offer similar functionality. So korang boleh check out yang tu. Saya akan listkan beberapa kat bawah. So that's it guys. So guys, kalau korang enjoy video kali ni, so please like and subscribe. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya kat saya, boleh tulis kat bawah. And see you in the next time. Thank you.